melati tumbuh melata disunting oleh anak gahara. Assalamualaikum mulanya kata. Salam muhibah, pembuka bicara. Dalam dunia pendidikan, guru dan pedagogi ibarat lesung dengan antan. Guru perlu mendepani cabaran pendidikan abad ke-21 selari dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Oleh itu, pedagogi yang mantap mampu memperlihatkan keterampilan guru dalam mengendalikan keperluan murid abad ke-21. Demi meningkatkan keterampilan murid dalam bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan program pemartabatan pendidikan bahasa Melayu dengan 19 inisiatif. Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu, Inisiatif 108, merupakan satu daripada inisiatif untuk memartabatkan bahasa Melayu sesuai dengan fungsi bahasa tersebut. Pedagogi terbeza yang dibangunkan pada tahun 2017 memberikan tumpuan kepada pemantapan pedagogi guru dalam pendidikan bahasa Melayu. Tidak kenal maka tak cinta. Fahami dulu pedagogi terbeza barulah terbit minat di jiwa. Pedagogi terbeza merupakan satu pendekatan pengajaran yang mudah lentur dengan mengambil kira potensi, keperluan dan persekitaran murid supaya dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada mereka. Matlamat pedagogi terbeza adalah untuk memantapkan pedagogi guru dalam mendepani pendidikan abad ke-21 seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pepatah menyebut, tangan kiri, tangan kanan lagi berpaukan. Ini kan pula lumrah hidup. Jadi, matlamat mesti seiring objektif. Ibarat muafakat di dalam gelap, adat berjalan di tengah terang. 4 objektif pedagogi terbeza iaitu Objektif 1, Objektif 2, Objektif 3, Objektif 4. Pengajaran terbeza boleh mentransformasikan proses pembelajaran murid ke arah pembelajaran bermakna apabila sekolah mempunyai persekitaran pembelajaran profesional yang memupuk budaya belajar pada semua peringkat warga sekolah, ibarat 4 sudah bersimpul 1. 5 tujuan kita membangunkan pedagogi terbeza ini. Pertama, meningkatkan keterampilan berbahasa murid. Kedua, mengaktifkan aktiviti kumpulan. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Keempat, memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP. Kelima, menyediakan pelbagai persekitaran pembelajaran. Sigai dua segeragai. Jika ada matlamat, ada objektif. Ada pula tujuan menyusul faktor lahirnya pedagogi terbeza. Faktor pelaksanaan pedagogi terbeza disebabkan wujudnya perbezaan yang melibatkan kognitif, afektif dan psikomotor, jenis sekolah, persekitaran, minat, kesediaan untuk belajar dan banyak lagi yang mempengaruhi tahap penguasaan bahasa murid. Untuk melaksanakan pedagogi terbeza, 4 perkara yang perlu diketahui oleh guru. Pertama, 4 elemen dalam pedagogi terbeza. Kandungan, iaitu kemahiran bahasa yang terdiri daripada mendengar, bertutur, membaca dan menulis dan 2 aspek iaitu seni bahasa dan tata bahasa. Kandungan ini dapat dirujuk dalam dokumen rasmi, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah. Proses ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif. Aktiviti yang dirancang seperti perbincangan, bacaan, membuat catatan, membuat peta minda, menyediakan dialog atau penulisan skrip dan banyak lagi aktiviti yang sesuai dengan kemahiran yang dipilih. Yang ketiga, produk. Apa sahaja hasil daripada aktiviti atau proses kita kategorikan sebagai produk. Contoh, murid melengkapkan atau menghasilkan peta pemikiran, peta minda, murid membuat pembentangan, berforum, berpantun, bersajak, bergurindam dan hasil penulisan. Yang terakhir, persekitaran. Persekitaran boleh secara fizikal seperti bilik darjah, pusat sumber, pondok bacaan, kantin dan makmal komputer. Aplikasi digital menjadi persekitaran maya yang sangat dinamik kini. 4 elemen ini umpama dakwat dengan kertas yang tidak akan berpisah apabila kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.
Daripada 4 elemen ini, terhasilnya 15 pola pengajaran terbeza untuk memberikan kepelbagaian situasi pengajaran berdasarkan keperluan murid dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah supaya pembelajaran berpusatkan murid dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pola 1 hingga 7 untuk sekolah-sekolah biasa, manakala pola 8 hingga 15 terpakai hanya untuk sekolah kurang murid yang melaksanakan kelas bercantum. Sebagai suatu perbandingan, kita lihat pula pengajaran dan pembelajaran menggunakan pola 1 dan pola 7. Kedua-dua pola ini menggunakan standard kandungan 1.7, berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara, standard pembelajaran 1.7.2, berunding untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional menggunakan bahasa yang santun. Contoh pemetaan untuk pola 1. Kandungan sama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Semua kumpulan A, B dan C melaksanakan proses yang sama iaitu menonton video berkaitan penggunaan kad kredit. Berunding untuk membuat banding beza kebaikan dan keburukan berbelanja menggunakan kad kredit dan membuat keputusan. Membuat dialog mudah berdasarkan isu yang dibincangkan. Produk yang dihasilkan atau persembahkan juga sama iaitu melakonkan dialog secara santai berkaitan isu yang dibincangkan. Persekitaran yang berbeza dalam bilik darjah, pondok bacaan dan secara maya atau internet. Contoh pemetaan untuk pola 7. Kandungannya sama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Proses atau aktiviti setiap kumpulan hendaklah berbeza iaitu kumpulan A berunding dan memilih cara mengelakkan penipuan kewangan dalam internet dengan membuat brosur menggunakan komputer riba. Kumpulan B berunding untuk membuat rajah banding beza kebaikan dan keburukan berbelanja menggunakan kad kredit, dan kumpulan C berunding untuk memilih 3 kebaikan berbelanja secara dalam talian dan membuat skrip mudah tentang isu yang telah dibincangkan. Produk yang dihasilkan atau dipersembahkan adalah berbeza iaitu kumpulan A memberikan penerangan berkaitan dengan brosur yang dihasilkan, kumpulan B memberikan penerangan berdasarkan rajah banding beza, dan kumpulan C lakonan secara santai berdasarkan isu yang telah dibincangkan. Persekitaran yang berbeza dalam bilik darjah, pondok bacaan dan secara maya atau internet. Pemetaan ini hanyalah untuk panduan guru sahaja. Dalam rancangan pengajaran harian, pemetaan ini dijelmakan dalam langkah pengajaran dan diselarikan dengan objektif pembelajaran. Reka bentuk pengajaran terbeza ialah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam satu kitaran pengajaran dan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut sudah menjadi amalan guru sejak lama dahulu, sama ada guru sedar atau tidak. Oleh sebab pedagogi terbeza memperkenalkan pengajaran secara berstruktur atau bersistematik, maka persediaan guru hendaklah mengikut 6 fasa iaitu Fasa 1, Analisis. Fasa 2, Merancang pengajaran. Fasa 3, Mereka bentuk pembelajaran. Fasa 4, Melaksanakan pengajaran. Fasa 5, Pemantauan dan pentaksiran. Fasa 6, Penilaian. Kita bertemu dalam video 2, Pengajaran dan pembelajaran melalui pedagogi terbeza. Telah kami jelaskan pedagogi terbeza sebagai wadah ilmu dalam memantapkan pedagogi guru mendepani abad 21. Kita ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai kerana muafakat itu membawa berkat.